Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adira binti Muisa, nombor matrik I193041118. Saya mengambil kursus ijazah sarjana muda pengajian Islam kemudian dan berada di semester 7. Hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai laporan akhir latihan industri saya di Mahkamah Rendah Syariah Taiping, Perak. Seterusnya, kita akan masuk kepada latar belakang organisasi. Okey. Setiap hierarki Mahkamah Syariah Negeri Perak mempunyai bidang kuasa sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam enakmen Mahkamah Syariah Perak 2018. Okey. Terdapat 4 peringkat mahkamah di negeri Perak, iaitu Mahkamah Utama, Mahkamah Utama Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah. Setiap mahkamah ini mempunyai fungsi yang berlainan. Mahkamah ini ditubuhkan di bawah Seksyen 44 Subseksyen 1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 2004 dan telah diwartakan penubuhannya di setiap daerah dalam negeri Perak. Okay. Yang pertama, Mahkamah Rendah Syariah. Okay. Mahkamah Rendah Syariah ni hanya membicarakan dua jenis kes, iaitu kes jenayah dan mal. Okay. Bagi kes jenayah, Mahkamah Rendah ni berfungsi untuk membicarakan mengenai kesalahan yang diperuntukkan di bawah enakmen jenayah syariah Perak atau apa kesalahan yang diperuntukkan di bawah undang-undang bertulis lain dan hukumannya ialah tidak melebihi RM3,000 atau lebih kurang, atau penjara tidak kurang daripada 2 tahun sebagaimana yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 16 Seksyen 2A Enakmen Mahkamah Syariah Perak 2018. Okay. Bagi kes mal pula, Mahkamah Rendah ni berfungsi untuk mendengar kes dalam senarai yang Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa, tapi ianya terhad kepada tuntutan mal yang berada di bawah RM3,000 dan kes yang tak dapat dianggarkan dengan nilai. Okey. Selain itu, Mahkamah Rendah Syariah ni tidak mempunyai kuasa mendengar kes seperti fasah, hadonah, hibah, wasiat, wakaf dan nazar. Okay. Amanah khairat dan agama dan amanah bukan khairat, penjagaan harta kanak-kanak ataupun harta sepencarian. Okay. Manakala bagi kes tuntutan faraid, Mahkamah Rendah Syariah ni boleh mengendalikan tuntutan dan mengeluarkan perintah faraid bagi kes di bawah nilai RM300,000. Okey, seterusnya kita masuk kepada bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, bagi dalam bidang jenayah, bagi bidang kuasa jenayah, Mahkamah Tinggi ni membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan dihukum di bawah enakmen ni. Manakala bagi bidang mal pula, Mahkamah Tinggi ni perlu mendengar dan putuskan ataupun buat apa-apa perintah berkenaan semua perintah dan prosiding yang berkaitan agama Islam ataupun adat Melayu Perak. Mahkamah Tinggi ni ada bidang kuasa rayuan terhadap kes-kes dari Mahkamah Rendah. Okay, dalam jenayah, dalam perkara yang berkaitan jenayah pula, Mahkamah Tinggi ni boleh menolak rayuan
ataupun mensabitkan dan hukum pihak yang merayu. Perintah mahkamah perbicaraan memanggil pembelaan ataupun buat siasatan lanjut, tambah ataupun pindah bentuk hukuman, perintahkan perbicaraan semula ataupun mengakaskan apa-apa perintah mahkamah perbicaraan. Macam contoh dalam kes mal, Mahkamah Tinggi ni boleh untuk sahkan, akaskan ataupun ubah keputusan mahkamah perbicaraan ataupun menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh mahkamah perbicaraan. Okey, seterusnya Mahkamah Rayuan Syariah. Ni ada bidang kuasa untuk dengar dan putuskan apa-apa rayuan terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasa asal ataupun bidang kuasa rayuan. Okay. Mahkamah Rayuan ni dia mempunyai kuasa dalam pengawasan ataupun penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi dan dibolehkan kalau ada kalau ada untuk kepentingan keadilan sama ada kes mal ataupun kes jenayah. Okey, Mahkamah Rayuan ni juga boleh panggil ataupun periksa mana-mana rekod mengenai perkara ataupun prosiding dan boleh beri apa-apa arahan yang dikehendaki untuk dapatkan keadilan kepada pihak yang buat permohonan lah. Okey. Akhir sekali, Mahkamah Utama Syariah. Mahkamah Utama ni Syariah pula ada bidang kuasa untuk dengar dan putuskan apa-apa rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam bidang kuasa rayuannya berkenaan setiap perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Okey, ni sebabnya Mahkamah Utama Syariah ni merupakan medium akhir mendengar rayuan daripada kes-kes yang bermula di Mahkamah Tinggi. Okay. Mahkamah Utama ni juga diketuai oleh Hakim Syar'i sebagai pengerusi mahkamah dan dianggotai oleh 2 orang hakim ataupun lebih ramai. Setiap rayuan yang dibawa ke Mahkamah Utama ni perlu mendapat kebenaran merayu untuk bolehkan Mahkamah Utama ni menetapkan prinsip undang-undang sekaligus mengutamakan kepentingan awam supaya keadaan secara menyeluruh dapat dilaksanakan berdasarkan hukum syarak. Okey, kita teruskan lagi dengan latar belakang. Okey, seterusnya ialah bilangan staf. Okay, staf yang terdapat dekat Mahkamah Rendah Syariah Taipei ni, yang pertama, Hakim Syar'i Mahkamah Rendah seramai 2 orang, pegawai suluh seorang, penolong pendaftar seorang, pembantu syariah seramai 5 orang, pembantu takbir seorang, pengurusan notis seorang, penghantar notis 2 orang, dan pemandu jabatan seorang. Okey. Seterusnya waktu bekerja dan rehat. Okey. Isnin hingga Khamis waktu bekerja adalah pada pukul 8 pagi hingga 5 petang dan rehat pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Pada hari Jumaat pula waktu bekerja pukul 8 pagi hingga 5 petang dan rehat 12 tengah hari hingga 3 petang. Okey, hari Sabtu dan Ahad cuti. Okey, bagi perbicaraan kes pula terdapat 2 dewan di Mahkamah Rendah. Dewan 1 akan bicara pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Dewan 2 pun setiap hari Isnin hingga Khamis. Hari Jumaat tidak akan ada perbicaraan yang akan dibicarakan lah. Kita masuk kepada justifikasi pemilihan organisasi. Okey. Justifikasi yang pertama adalah
pelatih ingin mengetahui serta mendalami proses ataupun prosedur mahkamah syariah dalam melaksanakan sesuatu keputusan mengikut tuntutan yang dibuat oleh pelanggan. Okey, apabila pelatih ni menjalani latihan industri di Mahkamah Rendah Syariah Taiping, pelatih akan diberi peluang untuk mendengar kes yang sedang dibicarakan. Okey, selepas tu pelatih ni dibenarkan untuk mengajukan soalan kepada hakim sekiranya terdapat persoalan ataupun kemusykilan yang timbul semasa pelatih mendengar kes. Seterusnya, pelatih memilih organisasi ini adalah kerana bertepatan dengan bidang yang diambil oleh pelatih dan berkaitan dengan kursus yang dipelajari semasa berada di kuliah. Okay. Contoh kursus yang dipelajari oleh pelatih ialah berkaitan pembubaran perkahwinan dalam melalui persetujuan bersama, fasakh, khulud dan lain-lain dalam kursus fiqh munakahat. Seterusnya bagi permohonan faraid pula, pelatih mempelajarinya dalam kursus harta pusaka, wasiat dan hibah. Okey, yang terakhir, pelatih ingin aplikasikan teori yang dipelajari masa kuliah ketika mendengar kes yang dibicarakan. Okey, melalui pengaplikasian tersebut, pelatih ni akan mudah faham dan analisis sendiri kes yang dibicarakan dengan soalan yang diajukan kepada hakim ataupun staf Mahkamah Taiping. Jadi kesimpulannya, pemilihan organisasi yang bersesuaian dengan bidang pengajian pelatih penting supaya pelatih ni dapat aplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki semasa melaksanakan tugas di organisasi. Okey, kita masuk kepada penempatan dan tugasan pelajar di organisasi. Okey, yang pertama, kaunter pendaftaran. Pelajar ditempatkan sebagai pembantu pegawai penolong pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Taiping. Okey, di unit ini pelatih diajar cara untuk menggunakan sistem ISPA, iaitu sistem yang digunakan sebagai platform untuk daftarkan kes baru di bawah Mahkamah Rendah dan Mahkamah Tinggi. Pelatih juga diajar cara untuk jawab persoalan yang diajukan oleh pelanggan di kaunter berkaitan sesuatu urusan di mahkamah. Bahkan pelatih juga diajar untuk menjawab panggilan telefon di kaunter. Contohnya, menerangkan kepada pelanggan berkaitan prosedur pendaftaran kes, prosedur mengambil perintah dan cara semak tarikh akan datang perbicaraan. Okey, unit ni merupakan salah satu unit yang paling penting di Mahkamah Syariah Taiping. Okey. Ini kerana setiap pelanggan yang pertama kali datang ke mahkamah, pelanggan yang ingin bertanya ataupun daftar kes baru perlu datang ke kaunter terlebih dahulu. Kemudian pelanggan akan ke kaunter lain untuk urusan yang seterusnya. Okey. Peguam yang ingin membuat pembayaran ataupun urusan lain pun perlu datang ke kaunter pendaftaran terlebih dahulu untuk diambil tindakan yang seterusnya. Kaunter pendaftaran ini juga dikenali sebagai One Stop Center kerana ia merupakan unit utama di Mahkamah Rendah Syariah Taiping. Okey, yang kedua, kaunter pembayaran. Okey, di kaunter pembayaran ini,
pelatih ditempatkan sebagai pembantu pegawai kewangan Mahkamah Rendah Syariah Taiping. Okey, di kaunter ini pula pelatih akan diajar menggunakan sistem ISPA, yakni sebuah sistem untuk pelanggan ataupun peguam membuat bayaran dokumen. Setiap di hujung waktu bekerja, pelatih juga akan diajar untuk membuat audit harian untuk direkodkan dalam fail audit bulanan kewangan. Okey. Kaunter pembayaran ini juga merupakan salah satu unit yang memainkan peranan yang penting di organisasi ini. Ini kerana setiap urusan kemasukan duit, bayaran dokumen yang dibuat oleh pelanggan ataupun peguam akan direkodkan. Okey. Dalam era yang canggih ni, unit ni pun tidak ketinggalan kerana setiap pembayaran akan menggunakan pembayaran secara atas talian, iaitu melalui pembayaran kad debit ataupun JomPay. Hal ini bagi memudahkan urusan organisasi untuk menguruskan wang tunai. Okey, kita masuk pula kepada manfaat latihan industri kepada pelatih. Yang pertama, meningkatkan kemahiran berkomunikasi apabila berhadapan dengan orang ramai. Okey, sepanjang tempoh latihan industri ni, pelatih ditugaskan untuk jawab pertanyaan pelanggan ataupun peguam di kaunter. Perkara ni bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelatih apabila berhadapan dengan orang ramai, dan sekaligus dapat tingkatkan keyakinan diri apabila berada di khalayak ramai lah. Okey. Perkara ni penting supaya pelatih tidak akan merasa janggal sekiranya diberi tugasan untuk berucap apabila berada di alam pekerjaan kelab. Seterusnya, merasai sendiri pengalaman menjadi pembantu hakim dan penolong pendaftar ketika perbicaraan sedang berlangsung. Okey, ketika pelatih berada di organisasi, pelatih akan ditugaskan untuk membantu hakim dalam menguruskan segala urusan semasa perbicaraan sedang berlangsung. Contohnya, memanggil nama plaintiff dan defendant bagi kes cerai untuk masuk ke dewan perbicaraan mengikut giliran yang telah ditetapkan. Okey. Pelatih juga akan dilatih supaya mengetahui setiap prosedur ketika perbicaraan sedang berlangsung. Contohnya, setiap pemohon yang akan beri keterangan perlu membaca suatu sumpah sebelum hakim menyoal pemohon tersebut. Bahkan saksi juga akan diarahkan untuk membaca sumpah tersebut. Kemudian pelatih juga pernah ditugaskan untuk membantu penolong pendaftar menyediakan derah perintah selepas sesuatu kes tu telah selesai dibicarakan. Okey. Tujuan derah perintah ni dibuat supaya ianya dapat disemak oleh hakim sebelum dikeluarkan dan diserahkan kepada pemohon. Seterusnya, menjadikan diri pelatih seorang yang berdisiplin dan teliti dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Okey, contohnya pelatih diarahkan untuk datang dan pulang ke pejabat mengikut waktu staf lain. Okey, bukan itu saja,
pelatih telah ditempatkan di kaunter kewangan supaya pelatih teliti dalam melaksanakan tugas. Sekiranya pelatih tidak melaksanakan tugas dengan teliti, maka urusan pengauditan akan menjadi sukar. Dan terakhir, dapat mengetahui prosedur bagaimana seorang hakim mensabitkan sesuatu kes yang berkaitan cerai setuju, pengesahan lafaz cerai, fasah dan sebagainya. Ketika menjalani latihan industri di Mahkamah Rendah Syariah Taiping, hakim iaitu penyelia organisasi akan mengadakan perbincangan dan soal jawab bersama pelatih berkaitan persoalan yang timbul dalam fikiran pelatih selepas mendengar kes, ataupun berpandukan soalan yang ditanya di kaunter pendaftaran. Hal ini sekaligus memberi pendedahan awal kepada pelatih mengenai prosedur yang betul seorang hakim mensabitkan sesuatu kes di mahkamah. Sekiranya pelatih tidak mempunyai sebarang persoalan, hakim akan menerangkan subsection yang terdapat dalam enakmen Keluarga Islam Perak dan enakmen Jenayah Syariah Perak. Kedua-dua enakmen ni tidak diajar semasa pelatih berada di kuliah, namun apabila menjalani latihan industri di organisasi ini, pelatih memperoleh ilmu pengetahuan yang baru dan berkemungkinan tidak didapati di organisasi lain. Sekarang kita akan masuk kepada laporan program. Program yang pertama adalah program praktikal pemerhatian secara terus kes penceraian di Mahkamah Syariah yang diadakan pada 17 Oktober 2023. Pelatih ditempatkan sebagai pemerhati. Objektif program ini adalah untuk meluaskan pengetahuan pelatih mengenai perceraian dengan pelbagai seksyen dalam enakmen Keluarga Islam Perak. Yang seterusnya, membuka minda pelatih mengenai isu semasa perceraian yang terus meningkat dari masa ke semasa. Apabila pelatih menyertai program ini, pelatih akan lebih mengetahui secara mendalam berkaitan pembubaran perkahwinan misalnya, dan dapat praktikan kes yang dibicarakan dengan teori yang dipelajari. Aktiviti program ini, yang pertama adalah pelatih dikehendaki mencatat fakta kes seperti cerai setuju, pengesahan lafaz cerai dan cerai taklid. Kemudian pelatih hendaklah memerhati, menilai serta membuat kajian mengenai kes yang didengari. Setiap pelatih yang menjalani latihan industri di Mahkamah Rendah Syariah Taiping akan diberikan satu tugasan, iaitu kajian kes berkaitan fasah, berkaitan pembubaran perkahwinan melalui fasah. Hasil pembelajaran apabila pelatih menyertai program ini ialah: yang pertama, dapat mengetahui prosiding Mahkamah Syariah secara terperinci dalam menguruskan sesuatu kes perceraian di mahkamah. Seterusnya, pelatih dapat mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan seksyen penceraian yang difailkan hingga kes tersebut selesai. Program yang seterusnya ialah kursus intensif pengurusan kaunter pendaftaran dan pembayaran Mahkamah Syariah. Program ini diadakan pada 3
Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2023. Okey, jawatan pelatih dalam program ini adalah sebagai pembantu unit pendaftaran dan keuangan. Okey, objektif program ini diadakan adalah untuk melatih diri pelajar dalam bidang pekerjaan, terutamanya bidang kehakiman serta undang-undang di Mahkamah Syariah. Seterusnya mempraktikkan gerak kerja sebagai pembantu bagi pendaftar dalam urusan penfailan kes. Okay. Aktiviti program adalah pelajar akan menguruskan pendaftaran kes baru dalam sistem ISPA. Pelajar akan diarahkan untuk memasukkan setiap dokumen pendaftaran di dalam kulit fail. Okay, seterusnya pelatih akan menguruskan proses pembayaran dokumen. Dan yang terakhir, pelatih dikendaki mendapatkan job di setiap proses penfailan tersebut. Okey, hasil pembelajaran yang diperolehi oleh pelatih adalah yang pertama, pelatih dapat mempelajari proses gerak kerja di Mahkamah Rendah Syariah Taiping. Kemudian dapat melatih diri di alam pekerjaan mengenai sesuatu proses penceraian, faraid serta wali hakim mengikut prosedur Mahkamah Syariah. Program yang terakhir adalah khusus insentif prosedur menjadi pembantu hakim dan pembantu pendaftar semasa perbicaraan sedang berlangsung. Program ini diadakan 2 hari, iaitu 19 Disember 2023 di Pejabat Agama Islam Daerah Selama dan 20 Disember 2023 di Mahkamah Rendah Syariah Taiping. Okey, jawatan pelatih dalam program ini ialah sebagai pembantu hakim. Objektif program ini diadakan adalah yang pertama untuk mendedahkan kepada pelatih mengenai gerak kerja seorang pembantu hakim semasa sesi perbicaraan sedang berlangsung. Kemudian memupuk sikap berdisiplin dan amanah semasa sedang melaksanakan tugas dalam Dewan Perbicaraan. Okey, aktiviti program yang pertama, melaksanakan gerak kerja sebagai pembantu pendaftar. Pelatih diarahkan untuk memanggil nama pemohon dan pasangan masuk ke dalam Dewan Perbicaraan dan memberikan sumpah untuk dibacakan oleh pemohon ataupun saksi. Kemudian pelatih juga akan diarahkan untuk menyediakan derah perintah mahkamah bagi kes yang telah selesai dibicarakan. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan proses penyemakan oleh hakim sebelum perintah tersebut dikeluarkan dan diserahkan kepada pelanggan. Okay. Hasil pembelajaran apabila pelatih menyertai program ini adalah mempelajari prosedur menyediakan derah perintah untuk disemak oleh hakim. Dan yang terakhir, mengetahui prosedur mengendalikan kes dalam Dewan Perbicaraan. Kemudian, kita akan masuk kepada isu semasa. Okey, tajuk isu semasa yang saya pilih ialah pembubaran perkahwinan melalui fasakh kerana suami menghalang isteri daripada menunai atau menjalankan kewajipan ataupun amalan agamanya berdasarkan analisis dokumen daripada kajian kes yang diberikan oleh penyelia organisasi. Seterusnya, kita akan masuk kepada latar belakang dan pernyataan masalah.
Semenjak awal perkahwinan, perbezaan agama antara plaintiff dan defendant telah memberi masalah kepada rumah tangga mereka. Defendant telah menipu keluarganya dengan mendakwa bahawa plaintiff merupakan seorang bumi putera Sarawak dan beragama Kristian. Hal ini kerana keluarga defendant tidak suka ahli keluarganya yang beragama lain. Malah plaintiff juga tidak diterima baik dan dilayani seperti menantu yang lain. Namun keluarga defendant terpaksa menerimanya kerana plaintiff telah hamil anak defendant. Seterusnya, plaintiff tidak dibenarkan untuk solat, menutup aurat dan membaca Al-Quran sehingga didengari oleh orang lain. Plaintiff hanya dibenarkan untuk melakukan kesemua ibadah tersebut tanpa diketahui oleh ahli keluarga yang lain. Seterusnya, defendant tidak pernah belajar berkaitan agama Islam. Semenjak hari pertama, defendant peluk Islam. Seterusnya, defendant juga masih makan daging khinzir dan makanan yang tidak halal. Contohnya daging yang tidak disembelih. Hal ini kerana keluarga defendant hanya makan makanan yang dimasak oleh ibunya sahaja. Okay. Yang seterusnya, defendant juga masih menyembah Dewa Kuan Yin, iaitu Tuhan dalam agama Buddha. Plaintiff dan anak mereka juga sering dibawa ke tokong oleh defendant. Yang terakhir, anak mereka juga dilarang menutup aurat sehingga plaintiff terpaksa menghantar anak tersebut ke rumah guru sekolah untuk mengajarkan fardu ain tanpa diketahui oleh defendant. Kemudian kita akan masuk kepada perbincangan akademik berkaitan isu semasa yang saya telah sebutkan tadi. Okey. Yang pertama, berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh plaintiff, mahkamah berhak untuk meluluskan tuntutan plaintiff kerana bukti dan saksi yang dibawa oleh plaintiff kukuh. Seterusnya, isu tidak membenarkan plaintiff dan anak mereka solat. Okey, dalam hal ini Islam mewajibkan umatnya untuk menunaikan solat. Sekiranya berada dalam keuzuran, Islam telah menetapkan rukhsah yang bersesuaian. Jadi jelaslah kat sini sebenarnya tidak ada sebarang pengecualian terhadap sesiapa yang beragama Islam untuk tidak melaksanakan solat. Isu yang seterusnya, tidak dibenarkan menutup aurat dan berpakaian sopan. Dalam hal ini defendant hanya membenarkan plaintiff untuk memakai t-shirt berlengan pendek dan seluar pendek sepanjang berada di rumah defendant. Okey. Dalam hal ini, seperti yang kita tahu, Islam telah menegaskan berkaitan aurat bagi menjaga kehormatan diri umatnya. Isu yang seterusnya ialah defendant masih taat dalam mengamalkan agama Buddha. Dalam hal ini jelas menunjukkan bahawa defendant telah menduakan Allah, yakni perbuatan syirik dalam agama Islam. Yang seterusnya, defendant tidak pernah berpuasa dalam bulan Ramadan. Okey, dalam isu ni, berpuasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umatnya sekiranya individu tersebut tidak mempunyai sebarang keuzuran. Okey, sekarang kita masuk kepada faedah yang diperolehi oleh pelajar. Okey, faedah yang pertama adalah pelajar mendapati setiap perkara yang berlaku dalam rumah tangga yang membolehkan isteri itu menuntut fasakh perlulah disimpan kerana bukti yang tidak kukuh akan ditolak oleh mahkamah. Contohnya gambar ataupun video.
walaupun ianya tidak boleh dijadikan sebagai bukti utama, tetapi dokumen tersebut boleh dijadikan sebagai rujukan. Okay, seterusnya, setiap pasangan suami isteri perlulah cakna berkaitan hukum syarak dalam rumah tangga supaya perkara yang tidak diingini berlaku atas kecuaian pasangan itu sendiri. Contohnya sebelum berkahwin, setiap individu perlulah mempelajari selok-belok hukum syarak berkaitan rumah tangga supaya tidak akan menyesal kemudian hari. Yang terakhir, pelajar dapat mengetahui dengan lebih terperinci prosedur hakim mensabitkan fasah terhadap sesebuah rumah tangga, seperti gambar ataupun video tidak boleh dijadikan bukti utama dalam kes ini. Seperti yang kita tahu, tidak ramai individu yang berani untuk memfailkan fasah kerana ianya sukar untuk dibuktikan. Berdasarkan penelitian pelajar, banyak kes fasah yang dituntut di Mahkamah Rendah Syariah Taiping khususnya adalah disebabkan oleh pihak suami tidak memberikan nafkah. Namun untuk perkara lain tidak dituntut oleh isteri kerana mereka bimbang tuntutan mereka itu tidak akan diterima oleh mahkamah. Okey, kesimpulannya, kursus latihan induksi ini dapat membuka minda pelajar mempraktikkan teori yang dipelajari semasa berada di kuliah dengan situasi sekeliling. Okey, selain itu dapat mendedahkan kepada pelajar mengenai dugaan serta prosedur tata cara kerja apabila berada di alam pekerjaan nanti.